Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah rabbil alamin, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana memberi izin kita untuk bersama, bersua dan bersiaran sekali lagi dalam kuliah online ini atau atas talian di dalam alam maya. Semoga mudah-mudahan diberkati rahmati hendaknya insya-Allah. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam masih lagi membincangkan akan perihal tentang takwa ataupun ketakwaan yang kita kupas dalam erti takwa itu melalui daripada ejaannya sendiri. Kita sudah mengupas daripada awal huruf ta ataupun ti yang membawa kepada tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Yakni orang bertakwa itu mempunyai sifat tawakal yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua adalah huruf A yang mana membawa kepada makna amanah. Orang beriman itu, orang bertakwa itu sangat amanah orangnya. Berpegang teguh pada amanahnya. Ya. Dan yang ketiga ialah Q ataupun Qaf yang bermaksud quwwah, kekuatan. Yang juga kita bahagikan kekuatan itu kepada dua bahagian, kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Dan sedikit sambung saya mengenai tentang huruf Q ataupun quwwah ini, kekuatan, di mana teringat saya akan hadis Rasulullah SAW mengatakan laisa syadidu bis-sar'ah wa innamas syadidu man yamliku nafsahu inda ghadabi atau kama qala sallallahu. Yang bermaksud bahawa bukanlah orang yang kuat itu yang menang akan apa kita kata pergelutan dalam gusti. Tetapi orang yang kuat itu ialah barang siapa yang dapat boleh menahan dirinya ketika saat marahnya. Subhanallah. Masya Allah wa tabarakallah. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu hadis yang mana sangat indah dalam mengingatkan kita perihal tentang akhlak, perihal tentang kita katakan kepribadian. Yakni orang bertakwa itu tidaklah dan bukanlah orang yang bengis, bukanlah orang yang pemarah, bukanlah orang yang panas-paran, dan bukanlah orang sentiasa dilihat dan dikaitkan dengan kemarahan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau kita lihat juga golongan manusia itu yang terbagi kepada beberapa bahagian. Pertama, golongan orang yang cepat marah dan cepat juga redanya. Dan kedua, ada golongan orang yang lambat marah dan lambat juga redanya. Ya. Dan yang ketiga adalah golongan orang yang cepat marah tetapi lambat redanya. Dan yang keempat, ada juga orang yang lambat marahnya dan cepat redanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita nak jadi kategori ataupun golongan yang mana? Sudah pasti golongan yang nombor 4, yakni orang yang lambat marahnya
Tapi apabila kalau marah, cepat redanya. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan, yang di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau marah dia ihmarra wajhah, kemerah-merahan wajahnya, tetapi tak pernah terdengar akan tinggi suaranya, tak pernah terdengar akan apa kita katakan herdikan suaranya, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Dan Rasulullah SAW dikatakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tidak pernah marah kalau itu sebab daripada atau mengenai tentang dirinya, dicemooh, dicaci, dimaki, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah marah. Tetapi apabila kalau agama Allah dipermain-mainkan, maka Rasulullah SAW akan tegak berdiri untuk menyatakan kebenaran dan kita katakan apa nama itu, dan membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sallallahu alaihi wasallam, satu prinsip yang sangat mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu dan cuba boleh kita usahakan dan kita ikuti, insya-Allah. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah dikatakan bahawa orang yang kuat bukan yang menang gusti selalu, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan amarah. Yang kita lihat dalam konteks kehidupan kita sehari-harian, betapa ramainya kita dapat menemui dan terjumpa keadaan situasi orang-orang yang sedang marah. Terkadang saya sendiri dapat melihat seorang ayah yang memarahi anaknya, dan anaknya itu pun anak yang kecil sahaja. Dan ada juga kadang-kala terlihat saya akan keadaan situasi sebaliknya. Si anak pula yang marah si ayah yang sudah tua. Si anak yang mengherdik ayahnya yang sudah tua. Dan kemudian kadang-kala adalah berlaku kemarahan antara suami isteri, pergaduhan, perbalahan suami isteri, dan juga pergaduhan, perbalahan adik-beradik, rakan teman dan taulan. Nah, ini semua hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala dapat diatasi jikalau kita dapat mengawal emosi. Ya, di sinilah dikatakan bahawasanya apa sebab dan mengapakah kiranya manusia itu bergaduh berbala, tak lain dan tak bukan kerana emosinya tak dapat dikawalnya. Jadi Rasulullah mengingatkan kita, orang yang kuat itu adalah yang dapat menahan amarahnya, kemarahannya, tak kala apabila sedang memuncak tinggi kemarahan dalam dirinya. Subhanallah, tabarakallah, masya-Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan la taghdha, la taghdha, la taghdha. Ya, sebanyak beberapa kali Rasulullah meriwayatkan hadis tersebut dengan ucapan jangan marah, jangan marah, dan jangan marah. Nah, hadirin kasih Allah Taala, di sini juga digambarkan kita bahawa Islam mendidik asuh tarbiyah penganutnya itu supaya menjadi orang pemaaf, orang yang sabar, dan bukan yang senang marah dan senang mudah untuk dikatakan terjebak libat dengan kemarahan. Nah, di sini hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, di antara sifat ahli syurga itu adalah siapa? Orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf itu di antara sifat golongan ahli syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin kasih Allah Ta'ala, mari kita cek muhasabah diri kita, siapa diri kita sebenarnya, dan adakah kita termasuk dalam kategori yang mana dalam golongan manusia empat tadi yang saya katakan tadinya, insyaAllah. Nah, itulah dia di antara juga sifat ataupun maksud makna kuwah, kekuatan. Nah, ya, dan semoga mudah-mudahan kita dihindar jauh Allah Ta'ala daripada sifat amarah, daripada sifat marah. Ya, yang mana bila mana orang yang marah itu, yang panas-panas itu tidak disukai oleh manusia. Tidak disukai oleh manusia. Janganlah jadi seorang ayah yang garang lagi pemarah. Ya, hingga ke anak-anak takut nak berbincang dengan si ayah.
Ya, nanti biasa apa yang biasa kita terdengar dalam apa, di dalam dengusan dan apa dan juga rintihan seorang anak yang mengatakan bahawa nanti si ibu yang kadang-kadang mengatakan, "Kau cakaplah dengan bapa kau macam tu demikian ya." Tapi anak kata apa, "Tak naklah. Ayah tu garang, nanti orang baru cakap sikit dah marah. Mak lah cakaplah." Nah, ya. Jangan jadikan atau membina tembok hadangan dan halangan antara kita dengan anak-anak kita. Hadirin kasih Allah Ta'ala. Kalau ini saya masuk sedikit dalam bab bicara mengenai tentang kebapaan. Kadang-kala dan kebiasaannya anak-anak sukar dan susah untuk nak bercakap, nak berbicara, nak berbincang dengan golongan ayah, dengan golongan bapa. Disebab kerana yang pertama mungkinlah kerana kejauhan daripada segi ataupun juga tidak selalu bertemu jumpa, disebab kerana ayah itu yang bekerja, bertugas sebagainya. Dan kedua, ayah tersebut mempunyai sifat marah, sifat yang garang, yang anak-anak merasakan tak selesa, yang anak-anak merasakan tak suka, yang anak-anak merasakan malah menyampah untuk nak bercakap dengan si ayah itu kerana sifat pemarahnya. Allahu Akbar. Hadirin kasih Allah SWT, kalau kita mempunyai sifat demikian rupa, maka rugilah kita. Kerana kita tak boleh dapat bincang dengan anak-anak kita. Rugilah kita kerana anak-anak tak cari kita sebagai insan yang pertama yang nak dijadikan tempat sandaran, tempat untuk ngadu nasib dan sebagainya. Sedangkan kita ayahnya. Dan yang ketiganya, rugilah kita kerana anak kita akan lebih dahulukan orang lain ketimbang banding dengan diri kita sendiri sebagai selaku ayahnya. Maka golongan para kaum ayah sekalian di luar sana, mari sama-sama kita jadi seorang ayah yang dihormati, bukan ditakuti. Bila mana kalau dihormati, adanya kita, wujudnya kita atau tidak adanya kita pada masa-masa tertentu, anak-anak tetap masih hormat kita. Anak-anak boleh taat kata-kata kita walaupun kita tidak ada pada waktu situasi demikian rupa. Ya, mungkin contoh apa kata si anak-anaknya, adik-beradik ni kata apa, adik tak ingat ke ayah cakap apa? Ya, kalau makan duduk. Masya Allah, walhal si ayah itu tak ada waktu ketika sedang dia bicarakan tentang bab tersebut. Ayahnya keluar bekerja dan sebagainya, tetapi kata-kata ayahnya, nasihat dan juga tunjuk ajar ayah itu menjadi panduan dalam kehidupannya dan diberi sampaikan kepada, kadang-kala jangan kata adik-beradik saja, malah orang luar pun sama. Ya, nanti kadang-kalanya kita terdengar apa ayah kata, kalau nak makan kena duduk. Oh, ayah awak cakap macam tu? Ya, ayah saya kata macam tu. Oh, Masya Allah, bagusnya ayah awak. Ya. Bagusnya awak ikut kata ayah. Masya Allah, tabarakallah. Dan inilah yang saya yakin pasti ayah, semua ayah di luar sana menginginkan, mendambakan anak-anaknya, memuji anak-anaknya, mengingati akan kata-kata ayah tersebut. Ya. Maka inilah kemanfaatan bila mana kita didik asuh anak kita dengan kasih sayang dan saling hormat menghormati, serta kita apa yang kita katakan instill dalam diri mereka, kita isikan dalam hati mereka, dalam kehidupan diri mereka penghormatan kepada kita, bukan ketakutan kepada diri kita. Sekali saya ulang, jadilah ayah yang dihormati tapi malah bukan yang ditakuti. Ini kadang-kala berlaku juga ya pada masa-masa terdahulu kadang. Ya, si ibu itu yang sedang bertugas kerja di rumah, membuat kerja rumah, tiba-tiba tetapi anak-anak bermain ya, kadang-kala bergaduh dan sebagainya, hingga si ibu itu tak tahu apa yang nak dibuat lagi. Dah dimarahnya, dah dipukulnya dan sebagainya. Hingga kan biasa kadang-kadang juga kita terdengar apa modal ibu-ibu yang dapat boleh membuatkan anak itu reda dan duduk dan tak bergaduh dan tak bermain dan berkinja dan sebagainya, dengan katanya begini,
nanti aku buat patung bapa engkau baru korang tahu kau duduk dan diam. Masya Allah. Ini kata-kata ya yang terdengar kita oleh orang terdahulu, ibu-ibu kita yang dulu, ya, yang mana susuk tubuh ayat itu sangat dan amat ditakuti. Hingga kan kalau nak jadikan patung pun jadilah, asalkan anak-anak tu duduk diam, ya, dan tak buat apa kita kata kekecohan dan sebagainya. Dan kadang-kala juga ya seorang ayah yang pemarah itu apabila saat ketika pulang sahaja dia daripada tempat kerja dia, daripada tempat tugasan dia, ya, kadang-kala belum lagi diberi salam, baru saja di pintu, baru saja nak buka pintu, belum masuk lagi, dan baru terdengar saja mungkin apa kita kata berdehem batuknya sahaja, belum ucap salam, baru berdehem batuknya sahaja, anak-anak dah kabur, anak-anak dah pada lari, anak-anak dah pada kelang kabut masuk ke bilik masing-masing kerana takut ayah balik. Allahu Akbar. Adakah kita nakkan situasi keadaan demikian dengan kepulangan kita tak disambut dengan anak-anak, kepulangan kita tak disukai dengan anak-anak, ataupun kita inginkan, kita dambakan kepulangan saat kita balik daripada tempat kerja kita, seawal kita sampai di daun pintu rumah kita, dan sebelum lagi kita ucapkan Assalamualaikum, ucapkan salam pada ahli keluarga, anak-anak dah terlebih dahulu menderu kepada kita, anak-anak dah terlebih dahulu datang lari kepada kita, dengan mungkin kata-kata mereka, ayah balik, ayah balik, abi balik, bapa balik. Allah kecoh dan riuhnya dengan surakan-surakan mereka, kegembiraan mereka apabila kita pulang ke rumah, dan letih penat kita yang pulang daripada rumah hilang, sekejap hilang, dengan secara spontan hilang, dengan sekelip mata hilang, dan tak terasa kepenatan yang kita bawa balik pulang, sebab kerana anak-anak sambut, anak-anak seronok, gembira dengan kepulangan kita. Ayah-ayah, kaum bapa rahmatullah di luar sana sekalian, pilihlah kita nak keadaan yang bagaimana, iaitu anak-anak bila kita pulang kabur lari masuk ke bilik masing-masing, tak ada yang sambut kita kerana takut pada kita, ataupun anak-anak akan sambut akan kepulangan kita, kadang-kadang dipimpin tangan kita, dipeluk kita, minta dokong kita saat kita kembali ke rumah kita itu dan sebagainya. Maka sekali lagi saya ulangi, jadilah ayah, bapa, abi, bapa yang dikasihi, yang disayangi, yang dihormati, dan bukan seorang bapa yang ditakuti kerana saking sifat marahnya dan garangnya dan sebagainya. Hadirin sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ini sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa itu yang senang, mudah, ya, digauli dan bergaul dengan sesiapa sahaja. Allahu Akbar. Al-afu, sifat yang pemaaf, ya, sifat lembut, ya, sifat yang kita kata santun. Dan hadirin kisah Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini bermaksud al-qawi. Ini bermaksud yang kuat, ya, bagi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul, dan memang saya akur dan juga saya tak nafikan, bukan senang untuk nak mengawal emosi, mengawal kemarahan diri saat ketika mana kemuncak atau memuncaknya darah itu, ataupun juga memuncaknya kemarahan tersebut. Tetapi kalau dapat kita kawal, maka terbaiklah itu kiranya hadirin kisah Allah SWT. Maka kadang-kala ini juga penyebab kenapa penyakit darah tinggi melanda. Dari sebab kerana kalau kata bahasa anak-anak muda kita, asyik nak tekan minyak aja, ya, akhirnya dapat tekanan darah tinggi. Itulah hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka rugilah orang-orang demikian. Sedangkan walhal digalakkan dan boleh untuk dikawal emosi dirinya, tapi kerana dan juga antara lain kerana sifat egonya. Tak boleh ustaz, saya nak kena marah, kalau tak marah saya dipijak-pijak ustaz. Allahu Akbar. Marah satu perkara lain, tegas satu perkara yang lain.
Dan manusia itu kadang-kala bila kita marah-marah, dia tak faham apa yang kita hendak sebenarnya. Itu sebab bila kita dah marah, dah habis pulas marah kita, dah dah pulas throttle kita kepada maksimanya, ya, tetap juga dia melakukan kesalahan, tetap juga dia melakukan perkara yang membuat kita marah. Kerana mereka tak faham apa yang kita hendak sebenarnya dengan kemarahan kita demikian rupa itu. Tapi apabila kalau kita tegas, dalam sebagai seorang ketua, tegas dan kemudian memberi arahan dengan jelas, subhanallah, bukankah itu memudahkan urusan kerja kita sehari-hari? Maka itu hadirin kisah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi diulangi, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam selalu menang di dalam kustinya, selalu menang di dalam pergelutannya. Tapi orang yang kuat itu adalah yang dapat mengawal emosi dan juga dirinya saat ketika marahnya. Marilah bersama hadirin Allah kita jadi seorang hamba Allah Taala yang bertakwa, yang punya sifat pemaaf dan sifat lembut dan sifat yang mudah untuk bergaul dan digauli bersama dengan siapa-siapa sahaja, anak-anak ataupun golongan anak-anak kecil, golongan yang sama baya kita, golongan orang yang tua daripada kita, mudah untuk bersama-sama ataupun juga mudah untuk ditegur sapa oleh kita dan menegur sapa kita kerana sifat takwa kita itu hadirin Allah Taala. Dan inilah dia yang dapat kita sambung daripada bahagian kedua mengenai tentang maksud akan huruf qaf ataupun quwah di dalam bahasa Arabnya. Dan semoga mudah-mudahan Allah kurniakan kita ketakwaan dan tergolong kita dalam golongan orang bertakwa, seperti mana setiap hari Jumaat yang kita diingat pesan oleh para khatib, ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan banyak lagi wasiat-wasiat takwa yang dapat kita dengar pada setiap Jumaat. Dan benar hakkan sungguh, mudah-mudahan kita dikurniakan Allah ketakwaan yang mana ketakwaan ini menjamin keselamatan dunia akhirat kita lantaran dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahaja dahulu pertemuan kongsi kita pada kali ini, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung satu lagi huruf yang terbenanya perkataan takwa itu adalah huruf W, ya, huruf W. Dan apakah huruf W itu yang bermaksud dan dalam membina maksud takwa, kita akan kupas nanti pada minggu hadapan dengan izin Allah Ta'ala, insya-Allah. Terus itu, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebih mohon kemaafannya. Aku qouli hadza, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.